亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面，让我们来唱一首诗歌。耶稣是一位奇妙的救主。Selamat sore ibu-ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian. Jesus is a wonderful savior. Yesus adalah juru selamat yang ajaib. Yesus 是一位奇妙救主，他会带你经过。耶稣是一位奇妙救主，他会带你经过。耶稣是一位奇妙救主，他会带你经过，直到战争完毕，真理我的大胜利，我主会带你经过。我的亲爱弟兄，当世界被分，你需要耶稣做你的救主，要将你隐藏在万古磐石中，在万古磐石中把你隐藏。Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is a wonderful Savior. He will carry you through until the battle's done and the victory is won. My Lord will carry you through. Oh, my precious brother, when the world's on fire, you need my Jesus to be your Savior. He'll hide you ever in the rock of ages, in the rock of ages, just cleft for you. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur kita bisa bertemu bersama-sama di rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan。感谢上帝，我们能够再一次在神的家里面一同学习神的话，也彼此祷告。我们有很多我们可以在主里面一同做的事，ada banyak hal kita bisa melakukan bersama-sama di dalam rumah Tuhan。首先我们来看提摩太后书第3章第16节。Kita buka kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. 提摩太后书第3章第16节。找到了，我们中文先念一次，16、17两节。Kalau sudah dapat? Yang Mandarin baca dulu 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-17. 16, 17. 找到了吗？中文，来，中文的我们一起来念。Mandarin ya, sama-sama ya. 提摩太后书第3章16、17，来，1、2、3。圣经都是上帝所默示的，与教训、督责、使人归正。教导人学艺都是有益的，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。Bahasa Indonesia pasal yang ketiga 2 Timotius ayat 16 dan ayat 17 ya, 16 dan 17. Mari sama-sama silakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita masuk dalam doa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典。我们信了耶稣之后，你教导我们怎么样来相信主，怎么样依靠主，怎么样跟随主，怎么样在这个世界做人。
怎么样保持人与人之间的关系，有好的你所喜悦的伦理道德的生活。我们谢谢你，Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Engkau bukan saja menyelamatkan kami, Engkau juga memberikan Alkitab kepada kami dan mengajarkan kami bagaimana menjadi umat Tuhan, bagaimana hidup di dalam dunia, bagaimana ada hubungan etika antara manusia dan manusia, hubungan etika dengan baik, bagaimana menghidupkan moral standar Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 我们今天继续来复习第6课到第10课. Hari ini kita lanjutkan review kita ya, pengulangan pelajaran yang ke-6 dan pelajaran sampai pelajaran yang ke-10. 当神造人的时候，神造男又造女，造男就是亚当，造女的就是夏娃。那么上帝是亚当。为什么造了亚当又要造夏娃呢？为什么呢？为什么造了男人又要造女人呢？因为上帝要亚当得到一个配偶，同类的配偶。因为在那个时候，上帝已经造了很多世上的动物啊，飞禽走兽，可是没有一个亚当看来看去，没有一个像他的，所以他需要一个跟他同类的人。能够一同的交往，所以神造了亚当之后呢，就造了夏娃。神怎么样造夏娃呢？神是用亚当的身体的肋骨，肋骨是在中间来造夏娃，这表明说，在神的眼中，男人女人是平等的，在地位上是平等的啊。但是我们看见人犯罪之后呢，人性改变，亚当改变，夏娃也改变。那么上次我们也提过。这个犯罪的人呢，男人气力比女人大，是吗？人犯罪了就变得很骄傲了，很自私了。所以呢，女人呢常常也被欺负，女人被称为是弱子。所以呢，神用法律来保护女人，来保护做妻子的，保护女人和妻子，其实也保护男人，保护妻子其实也保护丈夫，让他们的家庭能够和睦，因为如果家庭破裂，儿女就成了牺牲品，不知道要跟爸爸还是要跟妈妈，是不是？假如父亲再婚，又有后母，又有另外的麻烦，是不是？ Saudara sekalian, waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam laki-laki, kemudian Allah menciptakan perempuan Hawa. Kenapa Adam Tuhan sudah menciptakan laki-laki, Tuhan masih mau cinta perempuan? Karena Adam melihat pada waktu itu, kita tahu dalam semua ciptaan manusia diciptakan terakhir, ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan ada binatang-binatang, hewan-hewan. Dan Adam tidak melihat ada satu makhluk yang sama dengan dia. Ya, dia lihat ada binatang yang di udara, yang di daratan, yang di laut. Tapi tidak ada satu makhluk yang sama dengan dia, yang dia bisa berkomunikasi, yang dia bisa satu jenis dengan dia. Oleh sebab itu, Allah setelah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa. Bagaimana menciptakan Hawa? Dari tulang rusuk di tengah-tengah. Artinya apa? Artinya manusia, wanita, Hawa yang diciptakan dari Tuhan ambil satu tulang rusuk Adam menciptakan Hawa, berarti di mata Tuhan kedudukan pria dan wanita dan pria sama. Ya, di mata Tuhan penting sang suami, juga penting sang istri. Ya, tapi kita tahu manusia sejak jatuh di dalam dosa, maka sifat manusia berubah. Sifat Adam berubah, sifat Hawa perempuan juga berubah. Ya. Nah, berhubung fisik wanita lebih lemah daripada pria, maka manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, laki-laki sering menekan istri wanita yang tubuhnya lebih lemah. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan memakai hukum Taurat untuk melindungi wanita, untuk melindungi istri. Sebetulnya Tuhan melindungi wanita, Tuhan melindungi istri. Tuhan berarti juga melindungi keluarga. Keluarga terlindungi, laki-laki suami juga terlindungi. Tuhan tidak mau keluarga menjadi pecah. Ya, coba bayangkan, saudara sekalian,
Kalau satu keluarga pecah, suami istri pecah, broken home, ya, itu yang jadi korban anak. Anak nggak tahu mau ikut mama atau ikut papa. Ya. Jika papanya menikah lagi, ada ibu tiri. Memang bukan, saya nggak berani 100% bilang ibu tiri jahat ya. Terus terang ada ibu tiri yang baik dan sangat baik loh. Tapi kita ngomong as a generally speaking, secara umum， 大体上来说，所以神呢用摩西的律法，在10条诫命里面有一个这样的规定。Maka di dalam hukum Musa, hukum yang ke-7 ada satu ketentuan, 不可犯奸淫， tidak boleh berbuat zina. Ini adalah satu larangan. 我们学过这个2个名词是吧？一个是淫乱，一个是奸淫。Kita pernah belajar 2 istilah, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia sama saja, berzina, tapi di dalam bahasa Mandarin dan di dalam bahasa Inggris itu beda. 淫乱 fornication， 奸淫 adultery， ya. 那这个淫乱呢，就是不正当的男女的性的关系。奸淫也是不正当的男女的性关系，可是呢，奸淫能够破坏家庭，淫乱不太破坏家庭。Saudara, fornication, zina, fornication, perzinahan artinya hubungan laki-laki, hubungan seks laki-laki dan wanita yang tidak wajar, yang tidak seharusnya. Adultery sama juga, hubungan laki-laki dan perempuan di dalam seks yang tidak sehat, yang tidak benar. Tetapi adultery, zina adultery ini merusak rumah tangga. merusak rumah tangga。所以在第7条诫命里面所说的奸淫，就是指做这个 adultery。Maka hukum yang ke-7 di dalam hukum Musa, ya, tidak boleh berzina, itu adalah adultery, bisa merusak keluarga. 这种罪在摩西的时代要处死。Dosa ini pada zaman Musa harus dihukum mati. Jadi supaya orang jangan sembarangan mengadakan hubungan seks yang tidak yang tidak benar itu, sehingga rumah entah yang laki-laki entah yang perempuan, rumah tangga mereka rusak. Itu hukum mati. 有关男女的关系是非常复杂。Saudara, bicara hubungan seks laki-laki dan perempuan itu ribet ya, kompleks, ya, kompleks. 有的是怎么样这个淫乱，他在外面乱搞 fornication， ya, sembarangan main seks. Sebetulnya wanita juga ada, bukan hanya perempuan ya. Kita harus fair di dalam hal ini. Terus在外面玩，main di luar, ya. 可是呢，奸淫 adultery ya, merusak sampai keluarga, ya. Nah, 还有呢。这个招妓女，招妓，main pelacur。那古代的人啊， orang-orang zaman dulu， 招妓女很少破坏家庭。orang dulu ya, dia main pelacur di luar, jarang yang merusak rumah tangga. Dia main di luar aja begitu, udah itu udah habis. Ya, 所以没有像第7诫所说的致死。 Maka tidak seperti dikatakan perzinahan di dalam hukum yang ke-7 itu mati. Okay. Jadi ya kalau main pelacur dulu kita mati. Oh kalau itu enak dong, sembarangan. Dan 这样就可以随便吗？是不是神同意呢？ Apakah Tuhan setuju? Tuhan tidak setuju, 上帝不同意。你不要以为什么没有被致死是小事，上帝认为没有关系，不是的。 Ibu-ibu kita jangan pikir bahwa dosa main pelacur itu tidak dihukum mati, berarti ya nggak apa-apa, ya. Tidak tentu. Kalau tidak dihukum mati itu masalahnya kecil, tidak demikian. 但是因为他没有破坏整个，没有破坏家庭， dia main di luar nggak merusak rumah tangga itu demikian. 上帝从这里给我们看见，上帝不随便处死人。
Di sini kita tahu bahwa Allah Tuhan tidak sembarangan, tidak dengan mudah menghukum mati. 上帝不随便、不轻易处死一个人。上帝造人，上帝爱人。Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga mencintai, menyayangi manusia. 所以这个我们一定要记得呀。你千万你思想里面千万不要以为说没有处死就是可以随便。Di dalam benak kita sekali-kali tidak boleh ada pikiran bahwa kalau tidak dihukum mati berarti boleh atau berarti ringan dosa itu. Sama sekali tidak. Nanti kita lihat contoh. 然后我们看重婚，重婚就是你再结婚， menikah lagi, menikah lagi, menikah ulang. 神也不喜欢，就是说你结了婚，你再结婚，你再结婚。 就是多妻的意思，他只是多妇。有的女人是这样，像撒玛利亚的女人是吗？还有很多的丈夫，也没有被处死，所以我们也不要以为说这是小事。Saudara sekalian, nikah lagi, ya, udah ada istri, dia nikah lagi, mungkin ada 2, mungkin ada lebih istri, ya, menikah lagi, 也没有被处死。 juga tidak dihukum mati. 你也不要以为是小事。你看，在圣经里面有一些人是重婚，你看看他们的家庭充满眼泪，充满痛苦。不要怪神啊！不要怪神，有人自己犯罪，哎呀，神啊，你为什么那样？你为什么那样？神说你自己招来的。 Saudara, di dalam Alkitab ya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab loh saudara. Mereka menikah banyak kali. Termasuk pelayan Tuhan. Jadi apa artinya? Apa artinya? Nggak dihukum mati. Bukan berarti diperbolehkan. Sedikit pun tidak diperbolehkan. Saudara, saudara lihat orang yang menikah banyak kali, ya. Di dalam keluarga mereka banyak masalah. Nah, ini kali Daud Wang, Raja Daud ya. Kita jangan menghina dia ya. Dia raja yang baik juga sekarang. Tapi di dalam hal keluarga dia gagal. Daud Wang 是一个好王，可是他的家庭生活失败。大卫有很多的妻子，从前的王就是这样。 Raja Daud ada banyak istri, raja-raja semua begitu yang dulu, termasuk Raja Israel. Sekali lagi jangan, kok orang yang percaya Tuhan kok begitu? Oh saudara, tapi lihat ganjaran. 你不要说，你看信耶稣的人性那个为什么这样子？你看一看上帝的公义，你看一看犯罪的结果。Kita harus lihat keadilan Tuhan dan akibat dosa. 大卫有很多的妻子，所以他的孩子们都是同父异母。Daud banyak istri, jadi anak-anaknya itu hubungannya apa? Hubungannya adalah satu papa lain mama. 大卫有一个儿子叫做安嫩。Daud ada satu anak laki-laki namanya Amnon， 他喜欢同父异母的妹妹。 Amnon suka kepada seorang adik perempuannya yang satu bapak lain mama, ya, namanya Tamar. 所以安嫩跟Tamar是同父异母的哥哥跟妹妹。Amnon dan Tamar adalah abang adik yang satu bapak Daud yang lain mama. Amnon 喜欢他们，他就玷污他，强奸他。Ya, jadi Amnon ini menodai, ya, memperkosa adik yang satu bapak lain mama. Ya, lihat ya, banyak istri banyak anak begitu terjadi. 这件
情大卫知道，hal ini Daud tahu，但是圣经怎么样记载呢？大卫知道，完了，怎么disatakan Daud tahu？ya udah gitu，没有说他怎么样处理这个安顿，tidak dikatakan bagaimana si bapak Daud ini mendisiplinkan Daud. Apain dong si Amnon? Tidak. 所以他玛有一个同父同母的哥哥Yaksalu. Tamar ini ada pokok, ya, abang, satu mak satu bapak. Yaksalu, Absalom. 他就看见他妹妹被他同父异母的兄弟强奸，可是爸爸没有采取任何的行动。Jadi si Absalom melihat adiknya Tamar diperkosa sama saudaranya sendiri juga, ya, cuman lain ibu. Si bapak diam aja. Dia asal menghentu mandi. Absalom nggak senang adiknya begitu, ke bapak diam aja. Wih semua. Kenapa kok diam aja? Kenapa nggak dimarahin? Kenapa dia ngomelin? 圣经没有说, Alkitab nggak bilang. Tetapi kira-kira, saya pikir ya, 因为大卫也曾经犯过罪, Daud juga pernah berbuat zina. Daud pernah berbuat zina. 拿了别人的妻子, mengambil istri panglimanya. 很可能因为这样，所以他不敢说他自己的孩子。sangat kemungkinan besar ya, jadi dia tidak berani menegur Amnon anaknya. 现在我要问你，大卫应该不应该讲他的孩子？ Apakah Daud patut harus menegur anaknya Amnon? Harus. 应该吗？ 如果他的孩子说，老爸，你也是这样，爸爸juga begitu，你要怎么样？我们分开来讲呀。大卫犯罪之后，犯了这个罪之后，他拿了他的部下的太太拔示巴，上帝非常严格的刑罚他。Saudara, setelah Daud mengambil istri bawahannya ya, Uriah, Batsheba, tangan Tuhan tidak main-main, hajar Daud habis-habisan. 如果我们看大卫所写的诗, kalau kita lihat baca Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, dia berkata, 我的眼泪多到怎么样呢？我晚上哭到我的眼泪呢变成河，能够把我睡的床都飘起来。你可以想象。 Daud bilang ya, dia nangis ya saudara, waktu ingat dosanya dia nangis, malam dia nangis, dia bilang air mata dia itu banyaknya sampai seperti sungai dan ranjang itu bisa jadi ngambang, saking banyak air matanya. Daud itu cingui saudara, Daud adalah orang yang soleh, yang takut akan Tuhan. Ya dosa di kebablasan ya. Dan 他跟拔示巴所生的第一个孩子死掉。Anak yang pertama yang dia dapat dari Batsheba, Tuhan ambil mati. 虽然大卫为这个儿子尽是祷告, walaupun Daud doa, puasa bahkan untuk anak itu, Tuhan tetap ambil anak itu. 你说严重不严重？ 是神纵容他吗？ Apakah Tuhan memanjakannya, membolehkannya? Tidak, sudah, enggak main-main itu. 大卫有没敢吗？有。所以
大卫可以，除非你还没有悔改，你没有资格这样的。但是你如果真正在神的面前忏悔，你可以，你应该，因为你是过来人。Saudara, kalau kita belum bertobat, syadab ya, jangan ngomongin orang. Tapi kalau kita sudah betul-betul bertobat, kita boleh dan harus menasehati orang yang sama berbuat dosa seperti kita lakukan. Kita sudah bertobat. Ingat baik-baik, ini firman Tuhan, ini ajaran firman Tuhan. Iblis justru sering bilang, lu gak pantas, lu juga begitu. 所以呢，在教会里面就没有互相提醒、互相牵连，这个是神的话。Firman Tuhan mengajarkan kita harus saling menasehati, saling mengingatkan. Tetapi kalau karena kita pernah bersalah, ya, jadi kita nggak berani lagi menasihatin orang, justru itu adalah jebakan iblis supaya di rumah Tuhan, di gereja Tuhan nggak ada tuh yang namanya saling mengingatkan, saling mengajar. Memang. 彼得不是曾经失败吗？ Bukankah Petrus pernah berdosa ya? Dia 3 kali menyangkal Yesus. 彼得3次否认耶稣基督，但是耶稣说什么？彼得，当你复兴之后，你也要起来兼顾你的弟兄。Yesus bilang begitu. Petrus, saya mendoakan kamu. Iblis akan mengayak kamu itu seperti itu. Kamu akan jatuh, kamu akan jatuh di dalam dosa, akan menyangkal aku. Tapi Yesus bilang, saya sudah mendoakan kamu supaya satu hari setelah kamu berdosa dan kamu bangkit pula, setelah kamu bangkit, kamu bisa mengingatkan saudara-saudara. 你犯罪，你跌倒，你起来的时候，你可以提醒别人，因为你是过来人。Tahu 过来人，过 itu lewat, 过来 orang yang sudah pernah melewatinya. Ya. Jadi karena kamu sudah pernah melewati itu, kamu tahu dosa itu, kamu tahu betapa sengsara dosa itu, dan kamu sudah bertobat. Kamu harus menasehati. 我曾经带过一个犯罪但是悔改的人去劝一个人。Saya pernah menasehati satu orang dulu bekas jemaat kita berdosa. Dia, saya bawa satu saudara, sekolah人, orang yang melakukan hal yang sama tapi sudah bertobat. Saya bawa, 劝这个人 untuk menasehati dia. 这是神的教训. Inilah firman Tuhan. Inilah anak Tuhan. Bukan ngomong cuap-cuap ya. Ngomong bagus-bagus muluk-muluk. Firman Tuhan itu harus diterapkan di dalam kehidupan kita setiap aspek. 神的话，神的真理，是我们需要在生活的每一个层面里面，我们生活的每一个角度里面，我们要去遵循。Itu namanya orang Kristen, anak Tuhan. 所以我们看见重婚虽然没有被处死，但是重婚有很多家庭的麻烦、纠纷。Saudara, kawin lagi, kawin ulang, banyak menikah, walaupun tidak dihukum mati, saudara, ya, tetapi menimbulkan banyak masalah. Kita hidup kita seperti ditusuk sama duri. Jangan salahin Tuhan. Ada banyak orang udah berdosa, susah salahin Tuhan dulu, salahin saya. Kamu yang berdosa, itu makan upah dosa, itu makan buah dosa. Kamu harus tanggung sendiri. Ya. 所以，圣经也给我们看见重婚的男人，就是有小老婆的啊。你虽然你重婚，你有2个3个，你很有钱，很多太太，但是你不可以丢弃你的法器。Ini firman Tuhan.
Walaupun kamu ada 2, 3, 4 istri, banyak duit kali, tapi kamu sekali-kali tidak boleh membuang, menghina, meremehkan istri pertama. 霸气。从前的时代是奴隶时代，什么？zaman dulu kan zaman perbudakan。有一些人他就买穷人家的女儿，可能爸爸穷了，或者是欠你的钱不能够还，他就把女儿卖给你。zaman dulu kan ada jual beli anak gitu ya, zaman perbudakan. Mungkin seorang suami dia miskin, dia utang nggak bisa bayar, ya, atau dia mau terlalu miskin, mungkin dia nggak utang tapi ada keperluan, dia mungkin bisa jual anak perempuannya menjadi budik. 就被一个有钱人买了，就做他的妻子了。yang dibeli sama orang kaya dijadikan istri。以后这个有钱人可能他又再有起别的妻子， mungkin orang kaya ini nanti dia ada 2-3 istri lagi gini. Sampai说，你第一个太太，你不可以丢弃她。虽然他是以前是奴隶，你买他是吗？可是你已经跟他结婚了，他可能也跟你生了儿子，生不生儿子另外一回事。你玷污了他，你可以随便丢掉他。Jadi saudara, dari istri yang pertama itu mungkin karena bapaknya dia mertua ya, miskin kali, atau utang nggak bisa bayar, jadi dia jual anaknya, ya. Tapi kan kamu udah jadikan dia istri, ya. Mungkin udah lahirkan anak, mungkin enggak, lahirannya bulan perkara, kamu sudah menodai dia, ya istri sah, istri resmi, istri pertama, tidak boleh disia-siakan. 所以你一定要保证他的吃喝，他穿的好，或者是夫妇之间的性关系，你一定要满足他。Jadi kamu istri pertama, sama saya nggak tahu, istri pertama kamu nggak boleh sia-siakan. Makan minumnya kamu harus jamin, pakaiannya. Ya, jangan kasih istri yang baru ini ya, kasih bagus-bagus ya, istri pertama dikasih pakai yang robek, tidak boleh. Ya, dia makan kenyang, minum kenyang, dia pakai yang benar, yang bagus, dan hubungan suami istri kamu harus jalankan seperti itu. 如果你没有行这个善良，他可以离开你的家，虽然你买了他不必赎身。Kalau kamu tidak melakukan 3 perkara ini, dia boleh resmi keluar dari rumah kamu dan tidak perlu tebus dia, kan dulu dia kan dibeli, ya gitu ya, dibeli, dan dia tidak usah bayar kamu lagi karena kamu tidak menjalankan kewajiban kamu di dalam 3 perkara ini. 上帝保护你人，是不是？ Tuhan melindungi wanita. 上帝保护弱者，是不是？ Tuhan melindungi yang disebut katanya kaum lemah. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Itulah Tuhan yang kita percaya. 到了新约时代， sampai zaman perjanjian baru， 我们看见主耶稣也是非常非常的尊重女性。 Kita melihat Tuhan Yesus, anak Allah yang menjelma menjadi manusia, dia juga sangat-sangat menghargai, menghormati wanita. 在以色列，在那个时代呢，如果一个女人犯了血肉病，被认为是不洁净的，犯血肉，没有人要亲近她。但是耶稣基督不显其她是不洁净的，主耶稣医治她。 主耶稣也是把一个心灵饥渴的撒玛利亚妇人，有6个丈夫的，你说她是不正经的、不好的，也许是，但是起码我们知道她是一个没有满足感的，所以结婚了又再结婚。耶稣基督没有看不起她，耶稣基督给她生命水。 2 contoh kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menghargai perempuan. Yang pertama, dia menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan.
Bagi masyarakat Yahudi, orang sakit perdarahan itu, ya ada agama yang juga misalnya wanita lagi haid, oh katanya haram ini begitu ya, ada yang seperti itu juga ya. Jadi di masyarakat Yahudi juga seperti itu, apalagi sakit perdarahan itu dianggap apa, najis seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mencela, Yesus menyembuhkan dia. Ada satu perempuan Samaria sudah punya 5 suami, yang 6 juga sekarang juga bukan dia punya. Kita boleh bilang dia wanita yang tidak bermoral, tapi paling tidak di dalam hati dia ada satu kehausan. Maka satu suami nggak cukup, 2 suami semua nggak puas-puas seperti itu. Yesus tidak menghina dia. Yesus juga tahu hati orang ini pasti juga nggak enak ya. Orang lihatin dia apa nih? Hati-hati loh, taruh hati lo digait loh, seperti itu. Dia juga sengsara, saudara. Tapi Yesus tidak menghina. Yesus memberikan dia air hidup. 叫他的生命得着满足. Yesus memberikan dia kepuasan di dalam hidup dia. 所以呢，在这个血漏病的人也好，在这个已经6个丈夫的撒玛利亚妇人也好，自从他们遇见耶稣基督以后，在他们的生命里面展开了新的一页。Tidak peduli perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun yang disembuhkan, termasuk juga perempuan Samaria yang sudah punya 6 suami, 6 menyembuhkan dia punya. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan, mereka bertobat, mereka terima Tuhan Yesus, di dalam kehidupan mereka sudah membuka satu lembaran yang baru. 若有人在基督里面，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的人。Paulus berkatakan di dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17, jikalau ada orang di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tuhan gak bangkit-bangkit, Tuhan gak congkak-congkak. Yang lama sudah berlalu, yang ada sekarang adalah yang baru. 主耶稣基督不但救赎女人，主耶稣也同样救赎男人。Yesus bukan saja menebus, memberi belas kasihan kepada wanita. Tuhan Yesus juga mencintai semua manusia, termasuk mencintai laki-laki. 他改变那个有钱、有地位，但是被同族人所轻视的税吏长撒该。Saudara, Tuhan Yesus menyelamatkan, menebus seorang kaya yang punya kedudukan, tetapi dihina oleh bangsanya sendiri. 就是撒该税吏长 adalah dirjen pajak pada waktu itu yang bernama Sakius. 他以前是常常讹诈人啊，税吏长很有权势啊，他讹诈人，但是当他遇见耶稣基督以后，他赔4倍。耶稣没有教他，他自己是犹太人，他知道你亏欠谁要还4倍，什么？还4倍。他说，而且我把我的财产1半分给穷人。Saudara, dirjen pajak ini, Sakius, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara, dia tahu dulu dia jahat, suka menggertak orang, dan dia bilang kalau dulu saya sudah memeras orang, saya ganti 4 kali lipat. Tuhan Yesus nggak suruh. Dia orang Yahudi, dia tahu hukum Taurat. You merugikan orang, ganti 4 kali lipat. Dan dia bilang, harta saya separuh saya sumbangkan, saya berikan, amalkan kepada orang miskin. 这就是耶稣基督降世的目的。Inilah tujuan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. 你是其中之一吗？ Saudara, apakah salah satu orang yang diselamatkan, yang ditebus oleh Yesus? 耶稣基督把信靠他的群体放在一个属灵的大家庭，就是教会。Orang-orang yang percaya, yang bertobat kepada Tuhan Yesus, yang membuka hati mau ikut Tuhan Yesus, Yesus kumpulkan mereka, menempatkan mereka di satu tempat yang baru, di keluarga Allah, yaitu gereja. 教会是什么？ Apa itu gereja? Gereja bukan ini bangunan, ya? Dan saya libatkan. Ini adalah gedung gereja. Gereja adalah jemaah. Orang-orang yang bertobat mau ikut Tuhan Yesus dikumpulkan menjadi satu jemaah.
jemaah Allah。所以教会是什么呢？教会是一群有罪的人，他们知道他们有罪，他们接受耶稣做他们个人的救主。这一群蒙恩的人就是教会。Saudara, apa itu jemaah? Apa itu gereja? Jemaah. Gereja, jemaah, eklesia, ya, adalah sekelompok orang-orang yang berdosa, yang tahu sadar dirinya adalah orang yang berdosa, yang mau bertobat, yang mau mengikut Tuhan, yang berkumpul bersama-sama, belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan mau men-sharing, membagikan keselamatan mereka, ya, memberitahu kepada orang bagaimana Tuhan sudah mengubah hidup mereka. Itulah jemaah Tuhan。教会就是一群蒙恩的救，能够一起学习神的话，一同赞美神，一同跟人家分享神救恩的，这就是教会。你是其中之一吗？Apakah saudara adalah salah satu jemaah dari Tuhan？神是满有怜悯、满有恩慈的神。Allah kita adalah Allah yang rahmani dan rahimi。他为不能够说话的哑巴开口。Allah membuka mulut untuk orang bisu, orang yang ganggu, nggak bisa ngomong, nggak bisa bela diri, dia apain juga dia ngomong, orang malah ketawain dia ya, ya kan? Teman-teman kayaknya lucu begitu, bukan kesian, ditertawakan. Inilah dunia, 这就是世界。耶稣基督为他们开口，耶稣 Kristus buka suara untuk mereka。圣经教导我们什么？我们要为哑巴开口。Kita harus membela, buka suara untuk orang yang tidak bisa ngomong。这个哑巴不一定是这个肉体的哑巴，可能是有胡说不出的哑巴。Orang bisu, orang ganggu ini nggak tentu yang ganggu secara fisik, tetapi juga ganggu nggak berdaya, nggak bisa ngomong, dia miskin, dia nggak ada background, dia nggak ada backingannya. Ngomong siapa mau dengar? Itu termasuk orang yang ganggu. Kita harus angkat bicara, membela orang yang ganggu。所以呢，上帝也要我们做一个正直的人。Tuhan mau kita menjadi orang yang lurus, yang lempeng, yang jujur。如果你知道一件事情，你知道一个事实，你要说出来。Kalau kita tahu satu fakta yang benar, saudara, kita harus bicara。不要随众说什么假见证。Tuhan tidak menginginkan di dalam 10 hukum dia ada apa dikatakan, jangan membuat saksi palsu. Jangan ikut-ikut orang. Orang begitu semua ngomong begitu, saya ikutin juga seperti itu. Tuhan tidak senang kepada hal itu. Kepada kita pribadi, kepada hakim pun demikian. Kalau kamu jadi hakim, kalau kamu jadi pengacara, angkat bicara untuk orang benar, bukan untuk duit。所以上帝也教导他的百姓，在审判的时候不要做假见证。Di dalam pengadilan atau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita harus stand up, kita harus bangkit, omong yang benar, yang benar. Yang benar itu mungkin orang miskin, yang benar itu mungkin orang kaya. Orang miskin nggak tentu baik loh, saya kasih tahu ya。穷人不一定是好的，有的人又穷又坏，ya kan? Ada orang udah miskin udah jahat lagi. Jadi nggak tentu, oh dia miskin kita mesti belain dia, tidak tentu, tidak tentu. Jadi harus lihat duduk perkara, ya bukan这个事情怎么样？ Orang kaya nggak tentu salah, orang kaya nggak tentu jahat. Ya, itulah yang dibilang bukai sejong. Itu yang firman Tuhan katakan, nggak boleh ikut orang banyak. Ada orang kaya ya baik lagi, cantik ganteng lagi, ada yang kayak begitu, ada. Ada orang nggak susah, udah miskin, udah jelek, udah jahat lagi, ada nggak? Ada. Ya, jadi kita harus, ini anak Tuhan harus matang jeli dong, kan? Ya, harus bisa membedakan benar, salah, baik, jahat. 其实上帝才是真正的审判官。Sebetulnya Allah dialah hakim agung.
这是亚伯拉罕所说。Ini adalah kata daripada bapak orang yang beriman Abraham. 他说，上帝是行审判， Allah adalah hakim yang terbesar. Semua hakim-hakim di dunia satu hari akan menghadapi Allah. Kamu percaya nggak percaya, kamu harus menghadapi karena Allah cuma satu. 有一天地上的审判官都要在神的面前，在大审判官的面前受审判。不论你相信不相信他，因为神是有一位，这一位神是慈爱的，可是他也是公义的审判官。Allah cuma satu. Allah itu Rahmanin dan Rahim, penuh dengan cinta kasih. Tapi jangan lupa, Dia juga adalah Allah yang adil. Dia adalah Hakim Agung. 所以在这样的一位神的面前，我们要何等的敬畏！ di hadapan Tuhan yang agung, ya, Hakim yang besar, yang tahu segala sesuatu. 他的审判不会错误， keputusan Dia ketok palu itu tidak salah. 我还在美国读书的时候，我看电视，有一天我就看见这个新闻说，有一个人在监牢里面已经差不多他的一生几十年，后来发现他没有错，释放了，顶多说对不起，可是他的年日已经花掉了，在那个监牢。Saudara, waktu saya masih sekolah di Mississippi ya, saudara, satu hari saya lihat TV, ada berita. Ada satu orang divonis dipenjarakan puluhan tahun, dan pada akhirnya ketahuan bahwa dia tidak bersalah, saudara. Tapi dia sudah habis puluhan tahun di penjara. Saya tidak tahu, nggak ada cerita kemudian paling juga saya sore karena diganti kedua saya nggak tahu. Tapi duit mungkin bisa diganti, tapi umur kamu bisa diganti nggak? Udah tua di penjara. Keputusan manusia seringkali bisa salah. 人的审判有时候会错误， karena kita bukan apa, kita bukan mata. Ya, ada orang jahat begitu hebat ya, tutup. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak bisa dikelabui. 上帝不能够被骗。所以我们感谢神，一方面感谢神，一方面也害怕。Di satu sisi kita puji syukur kepada Tuhan Allah, Hakim Besar, tapi di sisi lain kita harus takut, loh, saudara. Jangan karena kita pintar ngomong, pintar tutup, pintar bohong, orang nggak tahu, ketipu semua. Tuhan tidak akan ketipu, saudara. Ada orang pintar ngomong, begitu pintar ngomong ya, sampai semua orang percaya. Udah salah galak kan? Mungkin dia bisa tutup mata orang, tapi Tuhan lihat jernih, seperti kristal, 好像水晶那样的清楚明亮。 真的宗教，真正的宗教是以伦理道德分不开。Agama yang sejati tidak terpisah dari etika dan moral. 一个没有道德伦理的宗教不是宗教。Satu agama yang tidak ada etika, yang tidak ada moral itu bukan agama. 神的属性是公义的，是正直、怜悯、恩慈、信实的，所以信靠他的人也应该是公义、正直、怜悯、恩慈、信实可靠。 Sifat atribut Tuhan adalah adil, lurus, penuh dengan belas kasihan, setia, dapat dipercaya. Jika kita mengaku kita adalah orang yang percaya Tuhan, pengikut Tuhan, kita juga harus seperti Dia, adil, lurus, lempeng, penuh belas kasihan, dapat dipercaya omongan kita. 这就是道德伦理。 不但我们与神有好的关系，上帝也要我们与人与人之间有好的关系。Kita bukan saja harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi hubungan antara manusia dan manusia, etika juga harus ada, moral juga harus ada. 什么是我们道德伦理的标准？ Apa yang menjadi standar ukuran dasar moral etika kita? Firman Tuhan. 神的话是我们道德伦理的根基、dasar berdasarkan. 我们再读刚才的
Timotius 3 章16 17. Kita baca lagi sebagai penutup. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Kita baca ya. 中文 baca satu kali, Inggris satu kali ya. 中文1、2、请。圣经都是上帝找到了吗？找到了吗？哦，等，saya sabar ya, saya akan tunggu karena saya ingin semua ambil bagian ya. Mari ya, 1、2、3，圣经都是上帝所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，教属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。Indonesia, mari. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bersifat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Waktu kita berbuat baik, hubungan kita pasti baik. Kalau kita main curang sama orang, nipu orang, hubungan kita jelek, etika jelek. Moral jelek pasti hubungan manusia. Siapa yang mau ditipu orang? Ya kan? Ya mau saudara. Ya, jadi kita harus jaga hubungan antara manusia dan manusia. Mari kita masuk dalam doa. 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，我们实在很感谢你的恩典。你是满有恩慈的上帝，所以我们信靠你的人也要学习你。我们对人也要有恩慈，要做一个信实可靠的人。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang dapat dipercaya, Allah yang kami bisa sandarkan. Ajar kepada kami, kalau kami mengaku kami adalah pengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya di dalam kehidupan kami ada kesetiaan, ada kejujuran, ada belas kasihan, ada cinta kasih, ada kesetiaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天的信息给我们看见，我们的上帝是一位非常奇妙的上帝，他是顾念人的神。虽然人类犯罪造成很多的伤痛，但是上帝与我们同在，他看顾我们，他看顾世上弱小的人，没有人保护的人，他都与我们同在。他看顾，他保守我们，天父必看顾。Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kita. Dia menciptakan kita. Dia menjaga kita, Dia memelihara kita. Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang di bawah. Dia berbicara, angkat bicara untuk orang bisu yang tidak bisa berbicara. Dia juga menolong orang-orang yang susah, yang lemah, yang ditindas. Bahkan Allah memakai hukum untuk melindungi orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang di bawah. Tuhan peliharakan.找何时不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏他恩赐下，天父必看顾你，天父必看顾你，时时看顾，处处看顾。他必要看顾你，天父必看顾你。Dalam susah dan kecewa, Tuhan memelihara. Bila ditimpa mara bahaya, Tuhan memelihara.
dalam cobaan yang menjaga, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara engkau sepanjang